Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya muliakan Tuan Khair, kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, patutnya hari Ahad tapi sibuk sangat dekat pesta buku macam-macam. Jadi hari ni kita sambunglah. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi hari yang Ahad akan datang ni macam biasalah, cuma hari ni patut Ahad kita tukar kepada hari ni. Baik, jadi kita sambung balik pada kisah yang ke-6 daripada kita punya kitab ni. Di tuan-tuan tengok tu dalam telefon tuan-tuan tu ada. Saya minta kepada Tuan Khai kita untuk edarkan screenshot lah. Saya ada PDF kitab ni, PDF yang daripada syarikat tu, tapi tak boleh nak sebar sebab IP intellectual property dia orang punya pegang tu. Jadi saya print screen tu setakat 1-2 tu boleh lah, insyaAllah. Nanti kalau setiap kelas tu kita print screen sikit-sikit tu, mana-mana yang penting saya nak bacakan tu, jadi yang tu lah. Okey, jadi kisah yang ke-6, kisah Ukashah yang ingin memukul Nabi SAW sebelum wafat baginda. Biasa kita dengar kisah ni, Ukashah nak pukul Nabi sebab nak tuntut bela, nak qisas, nak balas semula terhadap perkara ataupun Nabi pernah pukul dia lah. Nabi pernah pukul dia dan dia nak minta balas balik lah. Jadi kita nak baca dulu secara ringkas ceritanya, dan kemudian ada beberapa 4-5 poin yang penting lah yang saya nak cuba bincang dengan kita semualah hari ni, insyaAllah. Baik, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, satu ketika sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk melaungkan azan. Para sahabat datang berduyun-duyun ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi, memenuhi seruan azan itu meskipun waktu salat belum tiba. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid dan melakukan salat sunat 2 rakaat. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar dan memulakan khutbahnya yang panjang. Baginda Nabi SAW mengucapkan puji-pujian kepada Allah yang Maha Agung sehingga menitiskan air mata mereka yang mengikutinya. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, wahai orang-orang beriman, aku adalah Nabi untuk Allah, pemberi nasihat dan pembawa kebenaran kepada kalian. Kedudukan aku di antara kalian bagaikan seorang saudara atau seorang ayah yang sangat kasih kepada anak-anaknya. Apabila ada di antara kalian yang merasakan pernah dizalimi, aku berharap dia mahu menuntutnya daripadaku di dunia ini sebelum datangnya tuntutan yang amat dahsyat pada hari akhirat kelak. Berulang kali kemudian Nabi minta dan seterusnya. Dan kemudian selepas tu, dalam suasana yang hening dan mencekam seperti itu, maksudnya sahabat semua sedih lah. Nabi nak minta supaya siapa-siapa yang Nabi pernah buat apa-apa kezaliman ke, tak puas hati ke, tuntut dekat Nabi pada hari ini lah. Baik, kemudian satu ketika Ukashah bin Mihsan berdiri dan memecahkan kesunyian. Aku ya Rasulullah. Dia nak tuntut bela dekat Nabi, dia nak balas dendam dekat Nabi, yang akan mengajukan tuntutan kepadamu. Maka semua para sahabat macam terdiam dan sebagainya. Dan kemudian ada yang mana nak cegah lah. Saya ringkaskanlah cerita ni, yang mana nak cegah. Kemudian kata Nabi SAW, biarkanlah Ukashah mengajukan tuntutan padaku. Kata Nabi SAW menenangkan hadirin, aku lebih bahagia apabila aku boleh menunaikan di dunia ini sebelum tibanya hari kiamat kelak. Wahai Ukashah, katakanlah apa yang pernah kulakukan terhadap dirimu sehingga engkau berhak membalas kepada diriku. Ya Rasulullah, peristiwa ini terjadi pada waktu peperangan Badar. Kata Ukashah, pada waktu itu untukku berada di samping berada di samping untamu. Aku turun dari untaku kerana mahu menghampirimu. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengangkat kayu menyebat unta dan kayu itu mengenai bahagian belakangku. Itu cerita dah, itu yang dia nak tuntut bela tu. Aku tidak tahu apakah Rasulullah SAW melakukan itu dengan sengaja atau kerana mahu menyebat unta itu. Wahai Ukashah, kemudian Rasulullah kata, mungkin ini perbuatan yang Nabi SAW tak sengaja lah kan, ataupun perbuatan itu melakukan perbuatan tu tak sengaja. Kemudian jawab Ukashah, wahai Bilal, pergilah ke rumah Fatimah puteriku dan ambillah kayu itu di sana. Maksudnya untuk sebab Nabi SAW. Kemudian pergi-pergi dan seterusnya. Nabi meminta sebatang kayu yang didahulukan. Ni muka surat 30, saya langkah tu, panjang sangat cerita dia. Digunakan untuk menyebat untanya. Untuk apa wahai Bilal? Fatimah ingin tahu dan jawablah, ni adalah untuk menyebat Nabi SAW yang akan dilakukan oleh Ukashah. Baik, dah sampai maka Nabi kata, wahai Ukashah, kami mahu menjadi tebusan Nabi
balaslah kami asal jangan engkau balas jasad Nabi. Juga ada sahabat Abu Bakar, Umar kata pukul kami lah, tak payahlah pukul sebab Nabi SAW yang tak sengaja tadi tu, yang pasal unta tadi tu. Wahai Ukasyah, jiwa ini tebusan. Ini biasa, wallazi nafsi biyadih ni biasa dalam Arab, nanti kita bincang. Hatiku tidak dapat menerima apa yang akan engkau lakukan terhadap Nabi yang mulia itu. Ini belakangku dan tubuhku, pukullah aku, dan seterusnya. Itu kata Ali pula. Dan kemudian akhirnya semua orang dah tak nak. Maksudnya Nabi tak benarkan, dan orang Kasyah pun tak sudilah kalau orang lain yang jadi tebusan pada Nabi. Dia nak Nabi juga. Dia nak sebab tu pada Nabi SAW. Dan seterusnya, okey, dan seterusnya akhir sekali ialah, wahai junjungan Rasulullah SAW, muka surat 31 hujung sekali bawah tu, jiwa ini adalah tebusanmu. Hati siapa yang akan tergamak mengambil kisah darimu, maksudnya nak balas dendam tu, pukul balik tu. Aku lakukan ini semata-mata berharap badan ini dapat bersentuh dengan badanmu yang mulia, dengan kuharap Allah akan memeliharaku daripada sentuhan api neraka. Nabi SAW kemudian bersabda, ketahuilah bahawa siapa yang ingin melihat penghuni syurga, maka lihatlah Ukasyah. Okey, last saya tengok, baca sikit muka surat 32 tu, pandangan para ulama mengenai riwayat ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya, Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at melalui jalan perawi bernama Abdul Mun'in bin Idris. Imam Ad-Daraqutni menyatakan riwayat dia dan juga ayahnya ditinggalkan. Maksudnya mereka ni matruk. Riwayat dia iaitulah Abdul Mun'in tu tak diterima riwayatnya. Ayah dia pun Idris pun tak diterima riwayatnya. Kan setengah-setengah perawi hadis ni dia ada Waqi' bin Jarrah, Sufyan bin Waqi' dhaif. Waqi' bin Jarrah ulama hadis besar. Kan? Jadi Sufyan bin Waqi' tu anak dia. Maka ayah dia tu kena kata anak dia dhaif, anak dia lemah. Maksudnya riwayat tu kalau riwayat daripada anak dia Sufyan bin Waqi', maka riwayat tu tak kukuh, tak kuat. Tapi kalau ambil daripada dia Waqi' bin Jarrah, maka semua ulama-ulama hadis sepakat memang itu antara riwayat hadis yang kuat dan kukuh, riwayat daripada Waqi' bin Jarrah. Tapi kalau daripada anak dia Sufyan tak boleh ambil, sebab anak dia dhaif. Biasalah benda tu berlaku dalam ilmu hadis. Kan hari ni kita tak adalah kata ayah kita dhaif kan. Jadi kita tak berani nak kata, tapi ulama-ulama dulu demi riwayat daripada Nabi, mereka akan kata macam tu. Anak dia lemah nak buat macam mana? Bukan anak dia ada penyakit ke apa, bukan itu maksud dia. Bukan sindrom Down ke, kan cacat ke apa ke, bukan. Tapi memang sebab dalam riwayat tak boleh ambil riwayat daripada dia. Itu kisah dia. Okey. Dan kata Imam Ibn Hibban menyatakan dia memasukkan hadis di atas nama ayah dan tidak halal meriwayatkan dan berhujah dengan hadisnya. Dia memasukkan hadis, maksud dia reka hadis atas nama ayah dia. Kan? Jadi yang ni kadzab lah. Dia pembohong. Dia reka sanad dan kemudian dia sandarkan hadis tu mungkin betul, tapi dia curi riwayat tu, dia ambil daripada ayah dia. Kononnya dia riwayatkan daripada ayah dia. Okey, itu cara dia. Yang mereka lakukan. Imam Ahmad pula menyatakan dia sering berdusta dengan menyandarkan hadis kepada Wahab bin Munabbih. Ni pun sama juga. Dia ambil nama-nama yang besar tu, dia kata riwayat daripada orang tu. Kan contoh kalau hari ni kita kata kita sandarkan nama ni kepada orang-orang yang dalam bidang hadis ke apa, kita kata contohnya kan. Kita katalah Maulana Asri berkata, contohnya kan. Padahal Maulana Asri tak kata apa. Tapi sebabkan kita nak bagi tahu, bila orang dengar nama Maulana Asri tu, tahu dah itu memang bidang hadis, memang dia lah bidangnya. Tapi bila kita sebut Maulana Asri kata, sebenarnya Maulana Asri tak kata pun. Saya kata saya jumpa Maulana Asri kata macam ni. Kan padahal Maulana Asri tak kata. Jadi bila orang dengar tu kata, betul lah kot sebab Maulana Asri yang cakap tu. Itu dia jadi isu tu. Ni apatah pula disandarkan kepada Nabi. Kalau disandarkan kepada Nabi, maka itu jadi isu yang lebih besar. Imam Suyuti menyatakan cerita ini palsu dan rekaan semata-mata kerana hadis yang direka oleh Abdul Mun'in bin Idris. Ni tuan-tuan boleh tengok Suyuti dan sebagainya, rujukan-rujukan yang ada kat situ. Itu secara ringkas tentang hadis yang kita sebutkan tadi berkenaan dengan Ukasyah bin Mihsan, yang mana nak memukul kisah Nabi SAW. Jadi kita tahu dah cerita ni lebih hampir kepada matruk, ditinggalkan riwayatnya, dan daripada sudut ilmu hadis memang tak dipakai lah kisah ni. Sebab kisah ni bukan dhaif, kisah ni bukan hasan, kisah ni memang palsu. Ramai para ulama hadis yang menyatakan palsu, seperti nama-nama yang kita sebutkan tadi, disebabkan Abdul Mun'in bin Idris tu. Dia pereka hadis, dia mereka hadis Nabi SAW, mencipta hadis-hadis Nabi SAW. Baik, jadi ini kita punya kisah, kita punya cerita, dan sebenarnya banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada cerita-cerita ni. Pertama kita dah sebut dah, sirah.
Kan bagaimana sirah ni interaksi dengan kita, maka dengan sebab tu kita kena memilih sirah pertama yang sahih. Kalau ada dhaif pun sebagai penyambung cerita masih dikira okey lagi lah. Kan masih dikira okey lagi. Tapi kalau riwayat tu terlalu lemah, kan sebab itu nampak macam bagus lah Nabi SAW nak suruh orang balas dendam pun, ataupun kita kata balas balik, kan apa kezaliman yang Nabi buat. Tapi daripada sudut hakikat riwayatnya tak betul. Banyak je riwayat-riwayat yang kita logik akal dan juga agamanya tepat, tapi dia bukan riwayat hadis. Contoh, innal Qur'ana ghair makhluk. Quran ni bukan makhluk, betul tak? Betul, semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah terima. Tapi untuk kita katakan Nabi SAW bersabda innal Qur'ana ghair makhluk, sesungguhnya Quran itu bukan makhluk, tak ada hadis yang sebut macam tu. Kan jadi ada benda yang logik akalnya agama kita terima, tapi daripada sudut riwayatnya tidak kukuh, ataupun tak ada pun riwayat, hanya sandaran, maka itu kita tak boleh sandarkan kepada Nabi SAW. Jadi termasuklah cerita-cerita, kisah-kisah dan sebagainya. Sebab 2 hari lepas saya ada meeting dengan satu media untuk siri Ummi. Ummi ni dah tayang kat TV3, TV9, dah tayang beberapa stesen televisyen dekat Aceh apa semua lah. Cumanya bila tayangan tu dekat Astro, baru 1-2 episod ada orang komen. Dia kata ada berapa perkara cerita yang tak berapa ni, sekian-sekian lah. Jadi saya ingat bagus juga isu netizen komen tu. Lepas tu mereka pun mula cari siapa yang nak bantu untuk nak jadi penasihat dia orang lah. Maka cari, jumpalah dengan saya, tak tahu siapa yang ni kan. Maka saya kata boleh, ada beberapa cerita yang saya betulkan, dan saya kata siri-siri tertentu memang kena buat tukar 100%. Contohnya kisah Alqamah yang tak boleh mengucap. Biasa dengar kan? Kisah Alqamah yang tak boleh mengucap kerana apa, kata apa, derhaka lah apalah kepada ibunya dan sebagainya. Kan? Saya kata cerita ni tak betul. So kena ganti dengan cerita yang benar. Nak tak nak kena ganti. Kan? Ada yang lain tu bolehlah betulkan sikit-sikit dialog, kemudian apa rupa sahabat, kemudian dialog sahabat yang direka, okey lah, boleh lah kita tukar-tukar tu. Tapi yang cerita ni memang kena tukar 100%. Kan dia punya VO, dia punya storyline apa semua kena tukar semua. Kan? Jadi diorang tukar. Kan? Jadi kita kata alhamdulillah lah, maksudnya cerita-cerita ni budak-budak tengok, budak-budak suka tengok. Kan sebab tu kalau macam Upin Ipin ke Omar Hana tu, kalau ada penasihat yang bagus, riwayat yang bagus, doa-doa yang bagus masuk ke dalam tu, bagus untuk kanak-kanak. Saya sokong lah daripada benda-benda yang bagus macam tu, daripada kita tak buat apa langsung kan. Jadi ada orang nak buat tu, kita pergi bantu apa semua, bagus lah. Jadi benda-benda seperti ni, sebab dia nanti lepas ni generasi lain, semua orang kartun kisah cerita Alqamah tak boleh mengucap, kartun kisah Ukasyah tak boleh apa, dipukul apa, dia pukul Nabi SAW. Lepas ni generasi maka tersebar semua perkara tu, semua orang kata ni cerita, ni kisah. Betul lah kot, semua ada dalam TV, ada ustaz cerita pun ada kan. Jadi kita kata benda-benda macam ni, biar kalau boleh tu daripada awal lagi. Okey, so daripada cerita Ukasyah ni siapa? Kan, Ukasyah bin Mihsan, beliau ni sebenarnya sahabat yang sangat baik. Kan, antara sahabat yang mana Nabi janjikan dengan masuk syurga tanpa hisab. Tu cerita dah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika mana Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tengah ada beberapa orang datang pun semua ni, dan kemudian Nabi SAW cerita tentang syurga. Kan, dan Nabi cerita tentang orang masuk syurga tanpa hisab. Kan. Kemudian Ukasyah dia angkat tangan. Ukasyah bin Mihsan ni dia angkat tangan dan kemudian kata, ya Rasulullah, doakan aku supaya termasuk. Harap-harapnya doakan aku supaya termasuk dalam 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, wa anta minhum, engkau di kalangan mereka. Maksudnya Nabi janji kepada Ukasyah tu supaya termasuk daripada 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab. Habis 70,000 ke 700,000? Sekejap lagi saya tengok apa saya bincangkan, ada tak riwayat-riwayat yang lain ke 70,000 saja. Biasa kita dengar 70,000, ada riwayat sebut 700,000. Betul tak riwayat tu? Sekejap lagi kita bincang lah. Okey, kemudian bila dia dah angkat tangan, Nabi kata betul, ada seorang lagi angkat tangan. Kan dia pun angkat tangan, ya Rasulullah, doakan aku juga. Kemudian Nabi tak jawab. Nabi kata kamu tak masuk syurga? Tak. Nabi jawab, sabaqakal Ukasyah. Kan? Sabaqakal Ukasyah. Ukasyah telah mendahului kamu. Seolah-olah Nabi nak bagi tahu kuarta tu dah habis lah. Kira Ukasyah tadi yang lain lah. Kan? Sebenarnya bukan gitu. Sebenarnya masih lagi terbuka. Cuma Nabi nak bagi tahu, sebab tu ulama-ulama hadis mereka bincang, pelik. Kenapa Nabi tak bagi tahu sekian? Kenapa Nabi tak bagi tahu kamu dengan Ukasyah dalam syurga apa? Kemudian mereka kata rupanya lelaki ni dia munafik.
Jadi dalam keadaan munafik kan, Nabi list orang munafik ni Nabi tak bagi tahu terang-terangan, Abdullah bin Ubay, bin Salul apa semua tu kan. Jadi Nabi pun bagi tahu Ukasyah telah mendahului kamu, macam tutup dah kota tu. Jadi dia pun tak adalah nak terasa hati ke apa benda semua ke. Mungkin lah lepas tu kan dia kena usaha lagi ke apa macam tu lah. Tapi hakikatnya Nabi tahu dah dia ni orang munafik, dan munafik ni i'tiqadi. Munafik berkait dengan akidah. Maka macam mana nak masuk syurga? Kan? Macam mana nak masuk syurga? Munafik berkaitan dengan akidah. Jadi Nabi tak bagi tahu dia munafik. Tapi ulama-ulama hadis, Imam Ibn Hajar, Imam An-Nawawi dan semua lagi menyatakan bahawa dia ni memang ketua, boleh kata orang-orang munafik akidah. Maka sebab tu Nabi kata macam tu. Okey. So, orang hebat lah Saidina, ataupun kita kata Ukasyah bin Mihsan ni satu orang yang hebat. Dan kemudian ada riwayat-riwayat lain yang menceritakan bahawa daripada riwayat Sahal bin Sa'ad, ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar, dan ini semua adalah riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim, hadis sahih. Ada riwayat menyebutkan 70,000 kan? Maksudnya 700,000 kan? Lebih kurang 700,000 kan? Tadi 70,000, ada riwayat sebut 700,000, ada riwayat sebut 300,000. Maksudnya ada ganda-ganda lah. Cuma yang betul-betul berapa, mungkin 1 juta, mungkin 2 juta, itu semua di sisi Allah. Tapi dia tak terhad kepada 70,000. Ada riwayat lain yang sebut 300,000, dan ada riwayat yang lebih daripada tu. Dan semua riwayat tu riwayat yang sahih kan. Maka menunjukkan di sini, maksudnya apakah cerita yang nak disebutkan tentang masuk syurga tanpa hisap ni? Ke tak okey kalau masuk syurga tu kena hisap? Ke macam mana? Kan? Sebab ada jenis orang ni hisap dia tu payah, hisap dia tu. Ada jenis orang hisap dia mudah. Allah mahsibna hisaban yasira kan. Ya Allah, hisap kami dengan hisap yang mudah kan. Ada orang yang kelompok ketiga masuk syurga tanpa hisap. Yang ni kira macam mana? Kira dia memang terus ke syurga ke? Tak ada titian sirat ke? Tak ada apa ke? Dan sebagainya. Ataupun memang dia ni kalau dah calon tu, nanti akhirat hidup terus syurga je, masuk macam tu kan. Maksudnya roh dan juga jasadnya terus dalam syurga masuk ke macam mana? Bukan roh berpindah-pindah. Roh dengan jasad dia bersatu akhirat. Sebab semua manusia akan hidup balik dekat mahsyar nanti. Bukan roh saja, jasad dengan roh lah. Jasad dengan roh bersatu, hidup balik, dan kemudian berhadap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kan. Cumanya kita nak sebut tentang isu ni ialah hisab itu sendiri bagaimana. Maka kalau ikut pendetailan di kalangan para ulama-ulama hadis, para ulama sirah dan sebagainya, terutama hadis lah, mereka menyatakan maksud sebenarnya masuk syurga tanpa hisab ini kiranya tak ada apa-apa bebanan lah pada dia lah. Timbangan amal ke apa benda semua tak ada lah, kira terus je lah terus syurga, kerana dia adalah kelebihan yang Allah bagi kepada mereka. Nanti saya sebutkan hadis-hadis lain apa sebab yang boleh jadi masuk syurga tanpa hisab ni. Ada hadis dia kan, apa dia punya perbuatan, apa tawakal dia dan sebagainya. Okey, kemudian masuk syurga hisab yang mudah kan. Kita doa tu hisab yang mudah ni, maksudnya kita faham apa tentang hisab yang mudah ni? Maksudnya tuan-tuan, para ulama hadis dan sebagainya bincang, bila sebut hisab yang mudah ni, hisab yasira, hisab yang mudah ni, maksudnya dia Allah Subhanahu wa ta'ala tak tengok detail satu persatu, lebih kurang ya. Sebab dah tahu dah dia ni memang orang yang baik, cuma nak bagi tahu bahawa hisab tu tak kena ada bagi dia, dan menunjukkan bahawa amalan dia ni perlu dihisab, dan hisab ni dimudahkan. Maksudnya tak komplit, tak detail lah tuan-tuan. Bukan macam orang buat account lah. Buat account tu nak kena tahu keluar masuk duit kan, nak audit account tu. Tu 2-3 hari ni popular forensic audit tu kan, nak kena tengok betul kan satu persatu apa detail keluar masuk, 1 sen 2 sen. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau hisab tu hisab yang mudah, tak jadi macam tu. Mudah je. Maksudnya bukanlah terlalu detail dan sekian. Tapi bila hisab tu susah, satu persatu, itu maksudnya tak berapa cantik lah tu. Dekat akhirat nanti jadi hisab tu jadi susah kan. Sebab tu dalam hadis riwayat daripada Uthman bin Affan, dalam riwayat Imam Tirmizi, hadis yang sahih, ketika mana beliau ni lalu dekat kubur, dan beliau duduk kat kubur, dia menangis sehingga basah janggutnya, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, ada sahabat datang tanya, wahai Uthman, kenapa kamu menangis dekat kubur ni? Lalu dekat kubur menangis. Kemudian kata Sayyidina Uthman, aku pernah dengar Nabi SAW bersabda, hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, innal qabra awal manazil al-akhirah. Kubur ni rumah pertama, rumah daripada rumah akhirat.
fa in naja, kalau satu orang tu dia lulus, mudah dia waktu mana kat kubur tu, maka fama ba'dahu aisara min, apa yang selepas tu akan lebih mudah lagi kat dia. Tapi kalau masuk tu dah susah dah masuk kubur, kat kubur tu dah susah dah, maka fama ba'dahu ashadd min, apa yang selepas tu lebih teruk daripada tu, kan? Jadi kita nak bagi tahunya bahawa itu adalah satu benda, hisab adalah perkara yang kita keiman, kita percaya, dan itu antara perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala rahsiakan daripada perkara-perkara ghaib di sisi kita, kan? Kalau tengok hisab mizan ni, dia macam orang lama-lama dulu tahu, ada sukatan dia, ada dia punya daun telinga dia dan sebagainya lah, kan? Kadang-kadang ada manusia dia cuba petikaikan, dia kata kita sekarang semua dah digital. Meter digital letak macam tu dah, buat apa nak timbang bagi mana berat mana apa, kan? Timbangan amal, faman ya'mal mithqala dzarrah, kan? Siapa buat amalan baik tu tidak akan dikurangkan sedikit pun timbangannya. Siapa buat amalan jahat tak akan dikurangkan sedikit pun timbangannya, akan diperlihatkan. Jadi macam nampak lah orang-orang dulu timbang ayam pakai kati ke apa semua, kan? Kita yang fikir macam tu. Kerana di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia antara perkara yang kita tak dapat nak fikir dengan akal kita. Sebab tu akidah, kita belajar akidah ni akhirnya dia ada batasan benda-benda ghaib semua tu kita tak boleh dah. Dalam kitab pun semua tak sebut, dalam hadis tak sebut, tak boleh dah nak fikir. Itu batasan kita belajar berkait dengan akidah, kan? Allah sebut dalam surah A'raf ayat 50-51, cerita tentang bagaimana orang syurga dia boleh dialog dengan ahli neraka, dan tiba-tiba ahli neraka balas pula dah, thumma afidu alaina minal ma, kami nak sikit air daripada penghuni syurga, kami nak. Macam mana dialog tu boleh berlaku? Apa pemisah antara syurga dengan neraka tu? Ke apa konsep kita kata sebagai apa, sebagai ada simpanan tertentu ke, kan? Ataupun kita punya hisab buku catatan amalan macam mana, macam pendrive ke, macam hard disk ke, boleh tayang balik, nampak balik ke? Itu semua benda yang kita tak boleh nak fikir, kan? Ada orang dia cuba nak neutralkan juga, nak pastikan supaya orang tu betul-betul beriman. Dia kata macam hard disk buku catatan amalan tu nanti akan dibuka, ditayang, semua akan tengok, kan? Macam pendrive, kan? Tak. Itu semua di sisi Allah berhak untuk macam mana keadaan sekalipun. Itu semua perkara yang kita tak perlu fikirkan. Yang kita fikirkan kita lah macam mana amalan kita, timbangan kita cukup ke tak, itu perkara dia. Okey, so habis. So Uqashah masuk syurga. Dan dalam hadis riwayat daripada Sahal bin Sa'id dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi ceritakan tentang 3 orang, 3 kelompok yang mana mereka ni yastasriqun, yatatayyarun, yatun. 3 kelompok ni. Pertama sekali ialah mereka ni yang masuk syurga tanpa hisab ni, antara calon-calon dia tak diminta untuk ruqyah ataupun meruqyahkan orang. Tak minta ruqyah dan juga meruqyahkan orang. Ni bukan ruqyah yang mentera-mentera, mengarut-ngarut hal besi, kenan besi, mulut di bersemi semut di bibir, gajah di depan mata. Itu bukan, itu benda lain tu, kan? Ini cerita dia ialah betul-betul ruqyah, baca ayat kursi ke apa, kan? Contoh dia kata saya ni ada sekian-sekian ke, datang pergi ruqyah ke, minta apa. Itulah konsep dia. Okey, itu yang pertama. Nanti saya sebutkan kenapa, kan? Tak boleh ke ruqyah ni? Sedangkan banyak dalam hadis-hadis lain ada cerita diharuskan ruqyah syar'iyah yang bertepatan dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, iaitulah mereka yang mana yatatayyarun. Ini confirm lah, orang menganggap satu benda sial. Ni yang tak boleh biawak lalu tak boleh minang ni. Kena patah balik lagi, peminangan kita tak diterima. Kucing hitam naik atas mayat, nanti mayat bangun. Benda-benda khurafat gitu lah, kan? Bila orang mati kena tutup cermin, nanti ada roh-roh tak baik ke apa ke, kan? Jadi boleh tahan orang Melayu punya khurafat ni, macam-macam benda, kan? Mandi kat Gunung Jerai nanti macam-macam lah, tenang, kan? Kan? Mandi betul, tak ada siapa kata mandi tu tak okey. Boleh nak basuhkan badan, orang nak pergi hiking ke apa, kan? Nak panjat sila, kan? Tapi kalau ada kepercayaan tu, niat dia, itu benda bahaya lah, kan? Itu benda-benda khurafat ni, benda yang seperti itu lah. Tabur beras ni, tuan-tuan, dia ada satu istilah, orang-orang Hindu apa semua ni, dia ada semangat tertentu, kan? Bunga telur ni lambang dia adalah nanti dimudahkan untuk anak dia, ataupun kita kata mudah dapat anak. Ada pandangan macam tu, ada yang dia orang percaya macam tu. Kita bagi bunga telur, bagi saja, kan? Tapi bila ada disertai dengan benda-benda yang macam tu, jadi ini antara perkara-perkara yang perlu, banyak lagi di luar sana masih lagi ada kepercayaan yang seperti ini. Tu alhamdulillah lah, mandi safar lah, apa benda semua yang mengarut tu, kan? Solat sunat ghaib,
kan, solat sunat pada malam-malam tertentu diampunkan dosa, baca Fatihah 5 kali, banyak hadis-hadis palsu, perkara betul. Memang sebut ada dalam hadis, memang ada dalam hadis tapi palsu. Imam Ibn Iraq Al-Kinani karang kitab Tanzihus Syariah, membersihkan syariah daripada benda-benda yang palsu ni. Banyak cerita tentang tu semayang ni, semayang tu, siapa yang semayang pada hari Ahad 8 rakaat sekian-sekian, kan, adalah dia punya fadilat, kelebihan dia, kan. Jadi kita kata benda tu solat, memang ada solat tapi sabit dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Baik, kemudian yang ketiga, jenis berubat dengan menggunakan api, besi dan juga api. Ada kaedah orang dulu ni, Arab jahiliah ni, dia guna, ada besi ni yang dibakar macam mana tak tahulah tuan-tuan, tapi dia lukakan ataupun tempat yang terkena penyakit apa semua tu dikenakan. Kan, kalau kaedah kita, kalau dulu kan masa kita kecil-kecil dulu, bila cerita tentang BCG ni, ada orang kata BCG tu jarum tu kena panas tau, panas lepas tu baru cucuk kan, macam-macam punya ni kan. Sebenarnya tak macam tu pun kan. Jadi kita kata ada kaedah perubatan mereka dalam masyarakat Arab jahiliah dulu yang berubat macam tu, guna api dan juga guna dengan dia punya besi tu. Ada yang kata sebab kepercayaan tu tak betul, kepercayaan besi ni adalah semangat ke apa benda semua. Ada yang kata macam tu di kalangan ulama-ulama hadis. Ada yang kata perubatan tu sendiri yang tak dibenarkan. Okey, kenapa tiga ni? Kerana sebenarnya kata Imam Al-Aini, pensyarah Sahih Bukhari, Umdatul Qari, kan ini antara yang top bagus lah ya, syarah Badruddin Aini. Beliau ni biras kepada Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Bukan beras ini beras kata Piramli kan, ini beras biras. Okey, jadi biras dia. Dan dua-dua ni, dan kalau ikutkan sebenarnya Imam Badruddin Aini ni dulu yang mensyarahkan Sahih Bukhari, lepas tu barulah Imam Al-Hafiz Imam Ibn Hajar. Kan, birah ni kira macam mana, dia adik-beradik ni kan, adik-beradik isteri tu kan, sama kan. Jadi kita kata dua-dua ni ulama hadis sezaman lah kiranya, Imam Ibn Hajar dan juga Al-Hafiz Imam Badruddin Aini. Baik, kata beliau antara sebabnya kerana orang-orang yang seperti ini betul-betul bertawakal kepada Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan unsur-unsur yang membawa kepada kesyirikan. Itu rupanya nak syarat masuk syurga tanpa hisap ni, benda-benda khurafat, benda-benda pelik-pelik ni, hatta ruqyah ni sebenarnya harus je. Cuma kita bimbang takut ruqyah ni, sebab kadang-kadang ada setengah orang perasaan ni, dia tak menganggap bahawa yang menyembuhkan dia tu adalah Allah, tapi dia menganggap bagus betul ustaz tu, berapa orang dah ustaz saya jumpa tak boleh, dia kena dia boleh dia buat. Nampak, dia pergi ke situ. Nampak kepercayaan macam tu. Kita pun mungkin betul ke ustaz tu, bolehlah nanti kita cadang ke ustaz tu lah, siapa-siapa nak berubat. Memang dia ubat cara ruqyah syariah yang sebetulnya. Mungkin dia jumpa orang sebelum tu tak betul cara berubatnya, tak sembuh lah, mungkin lah kan. Dan mungkin ujian juga lah untuk dia. Rupanya baru sembuh. Dia pun ustaz tu bagus tu, kita kena cadang tu kan. Dia lari dah mana, betul kita ikhtiar kan. Tapi ada unsur-unsur yang menganggap bahawa ustaz tu seakan-akan ustaz ni adalah sikit kan, dengan sebab tangan dia lah, dengan sebab ni lah, itulah mungkin tu sebab sembuh tu, memanglah Allah bagi sembuh. Tapi ada juga itu kita bimbang tu. Jadi di situlah sebenarnya siapa-siapa nak beruqyah, nak menggunakan orang-orang yang tertentu, maka sepatutnya lah pengamal perubatan tu kena sebut awal-awal lagi dah, yang nak meruqyah tu, ini kita betul-betul buat pada Allah, bukan sebab sayang. Jelas betul-betul, jelas betul-betul. Jadi itu konsep. Bagi orang yang tak memahami ilmu akidah, tak memahami betul-betul tauhid, maka pada waktu tu adalah unsur-unsur kepercayaan dia. Ustaz ni memang bagus lah, ustaz ni menjadilah, dia ni jadi dia ni, kan contohnya. Itulah benda dia. Jadi siapa yang bertawakal betul-betul kepada Allah, menjauhi segala unsur-unsur kesyirikan, itulah modal paling utama nak masuk syurga tanpa hisap. Itu dia konsep dia kan. Jadi kita kata itu isu yang pertama yang kita nak sebutkan. Itu pun dah berapa ni berkait dengan kisah tentang masuk syurga tanpa hisap. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini menceritakan tentang qisas kan. Qisas ni maksudnya balas balik. Dan qisas ni semenjak pada zaman Bani Israel apa semua dah ada dah qisas bagi orang yang bunuh balik. Sebab tu antara yang dikatakan bahawa qisas itu mula-mula berlaku di atas muka bumi ni ialah ketika mana kematian, bila mana Habil dan Qabil tu bergaduh kan. Yang seorang ni nak bagi korban, seorang ni bagi sekian-sekian, kemudian dia iring hati, kemudian dia bunuh kan. Walaupun Habil dan Qabil tu nama tu tak adalah sebut dalam hadis kan. Cuma kita kata yang disebut dalam Quran dua anak Adam kan, dua anak Adam, tak dinamakan Habil dan Qabil. Itu riwayat Israiliyat, tapi riwayat Israiliyat yang bolehlah kalau kita sekadar nak meletakkan nama tu, dia tak termasuk dalam Israiliyat yang tertolak lah kan. Cuma kita nak kata itulah antara kisahnya.
Kan? Dia minta korban dan sekian-sekian, dan kemudian macam mana nak bunuh anak dia, dan kemudian ada yang kata bahawa tak bertaubat. Abang ni tak bertaubat sampai ke surah. Walaupun dalam Quran sebut nadimin, menyesal. Tapi menyesal tu menyesal sebab bunuh, bukan menyesal taubat kepada Allah. Kan, jadi kita nak kata akhirnya dia membawa kepada kisah. Dan itulah Bani Israel sekalipun. Bani Israel bila mana berlaku pembunuhan ke apa, mereka nak kisah, antaranya berkait dengan kisah lembu tu. Kisah lembu tu dia ada cerita lah. Maksudnya kisah harta pusaka satu cerita, satu lagi adalah kisah berkait dengan apa yang kita sebutkan ni. Kan? Sebab apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan beberapa riwayat lain, dan riwayat tu ada perselisihan di kalangan para ulama, di antara statusnya iaitulah al-qatil la yuwarrith. Pembunuh tak boleh mewarisi harta pusaka. Pembunuh tak boleh mewarisi harta pusaka. Apa kaitan dengan lembu kisah Bani Israel tu? Ada seorang ni, dia bunuh pak saudara dia ke siapa kerana tak puas hati tentang pengagihan harta pusaka lah. Dan kemudian sebab itulah Nabi Musa AS suruh kisah cari lembu betina. Kemudian dia orang tanya pula kan lembu apa, warna apa dan sebagainya. Suruh Nabi Musa AS suruh mereka sembelih. Fadhabahuha, kan? Mereka pun menyembelihnya. Dan kemudian pada waktu itu ditakdirkan oleh Allah, disebut dalam banyak kitab-kitab tafsir, Imam Tabari dan sebagainya, ada riwayat-riwayatnya, cuma bercampur-campur lah, kan? Israiliyat dan sebagainya. Tepuk lembu tu, kemudian lembu tu seolah-olah bagi isyarat siapa pembunuh dia. Kan, cari siapa pembunuh dia. Maka rupanya pembunuh dia tu anak saudara dia apa sendiri, kan? Jadi berlakulah kisah pada waktu itu. Dan hari ni kalau kita tengok kisah ini dalam bentuk yang pelbagai lah. Kan, sebenarnya hari ni cerita tentang penghapusan mandatory apa benda kan, tentang apa penghapusan 302 tu lah, pembunuhan dan benda semua tu, sebenarnya dia kisah. Kalau berkait dengan pembunuhan, disabitkan orang tu membunuh apa semua, kisah sebenarnya, kan? Tapi kita nak kata dalam Islam ni tak adalah diberi nama betul, itu sebenarnya kisah, tak ada. Tapi mirip kepada kisah, kalau berlaku pembunuhan, disabitkan kesalahan, buktinya suspeknya memang bersalah, maka pada waktu itu sabit dengan pembunuhan semula. Kisah ni dia boleh berlaku macam-macam. Sebab tu kalau tengok daripada Al-Quran, al-unfu bil-unf, kan? Maksudnya apa? Hidung dengan hidung, dia tumbuk orang tu, patah hidung dia, maka dia kena balas balik lah dengan patahkan hidung semula. Itu kalau ikut kisah sebenar, kan? Kalau contoh dia cederakan orang tu, dia kena balas balik macam tu. Contohnya dia patahkan, dia kena patahkan balik. Itu kisah yang asal. Cuma kisah ni dia ada dua. Satu hak Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua adalah hak sesama manusia. Kalau ahli waris maafkan, maka pada waktu tu tak dikenakan kisah balas balik kepada orang tu. Katalah contoh seorang ni membunuh, kemudian ahli waris ayah dia, ibu dia maafkan orang yang membunuh anak dia contohnya, maka waktu tu kisah itu tidak perlu dikenakan pada dia kerana ada kemaafan daripada ahli keluarga. Kan? Kalau itu cerita lain pula tu, ada pembunuhan secara sengaja, ada pembunuhan secara tak sengaja, kan? Tak sengaja ni macam mana? Pergi buru kat hutan tu nak tembak ayah hutan, tengok-tengok orang yang ditembak tu orang, jadi tak sengaja. Yes, tak sengaja, kerana asalnya dia tak ada niat apa pun nak bunuh orang tu. Bila tak sengaja ni dia tak kena kisas, tapi dia dikenakan diat. Dan diat ni 100 ekor unta. Kalau ikut dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, 100 ekor unta kira-kira dalam 700 ke 800 ribu lah untuk bayaran diat satu nyawa yang mana dibunuh dengan tanpa sengaja, kan? Bukan dibunuh, maksudnya tanpa sengaja membunuhnya, kan? Kalau bunuh sengaja ni memang betul-betul ambil pisau, ambil apa, cucuk, itu memang sengaja lah, kan? Betul-betul tembak ke apa semua, itu memang sengaja. Yang ni isu yang tak sengaja, kan? Jadi kita nak kata sekecil-kecil kisah sampai sebesar-besar kisah itu ada hukum hakamnya dalam Islam, kan? Pembunuhan, patah itu ini. Kalau contoh patahkan jari, diatnya lebih kurang dalam 30 ekor unta. Berapa harga dia? Kan, kalau cederakan macam tu, contohnya luka, kena pisau ke apa, luka je, sikit terhiris, dia ada 5 ekor unta. Itu memang didetailkan dalam hadis dan pusat, memang ada disebutkan tentang isu itu, kan? Jadi nak menceritakan bahawa yang paling ringan-ringan kisah ni kira nak balas balik lah, pukul balik dekat Nabi SAW apa yang dilakukan oleh Uqashah bin Mihsan. Jadi kalau tuan-tuan nak letak nama anak tu, dia kalau ikut di sisi ulama hadis, sebenarnya kaf tu ada sabdu Uqashah. Dia bukan Uqashah je, Uqashah. Itu yang lebih tepat lah dia punya bacaan nama sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Okey, isu yang kedua. Yang ketiga, rupanya ada kisah yang mirip seperti kisah tu. Dalam kitab tu saya ada sebutkan kisah Usaid bin Khudair.
sahabat Nabi SAW. Usaid bin Khudair ni kan, Usaid bin Khudair ni dia merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi, dia daripada Aus. Kiranya ayah dia ni Khudair ni satu panglima perang, satu orang yang besar lah dekat Madinah ni. Kan dia dekat Madinah kan. Dan kemudian bila Nabi SAW ketika mana Mus'ab bin Umair datang ke Madinah kan, bila datang ke Madinah tu untuk tujuan dakwah lah, untuk masuk Islam, maka pada waktu tu Usaid bin Khudair ni dia ada seorang lagi kawan baik, namanya adalah yang bergegar Arash tu. Ingat tak tuan-tuan? Bila beliau meninggal tu Arash bergegar, Sa'ad bin Mu'az. Jadi Sa'ad bin Mu'az dengan Usaid bin Khudair ni kamcing, kawan baik kan. Tapi dua-dua ni tak masuk Islam lagi waktu tu, bila Nabi SAW utuskan Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Madinah. Ataupun kita kata Nabi beri tanggungjawab lah kepada Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Madinah. Dan kemudian mereka pada awal itu melawan lah. Dan ada satu ketika Mus'ab bin Umair ni dia baca Quran. Cerita ni sama macam kisah Umar masuk Islam, tapi yang kisah Umar masuk Islam tu tak berapa tepat daripada sudut baca surah Taha ayat 1 sampai 5 ke berapa tu kan. Ada riwayat yang lemah, sangat lemah lah. Tapi yang ni betul kan. Maksudnya bila baca Quran tu, Mus'ab bin Umair baca Quran tersentak. Mungkin ialah orang Arab ni dia faham apa yang dia baca tu, dan itu adalah wahyu. Tersentak dan kemudian terus minta macam mana cara nak masuk Islam, benda semua dan sebagainya. Masuklah Islam kan. Iaitu siapa? Usaid bin Khudair. Dan kemudian Sa'ad bin Mu'az pun memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak juga pahala Mus'ab bin Umair tu, walaupun dia syahid dalam perang Uhud kan, sehingga tak cukup kain kafan nak tutup tu kan, sehingga Nabi ambil idkhir ni rumput orang Arab dulu, dia buat bakar bagi wangi-wangian ke apa macam tu, tutup kaki dia, sebab kepala dia kain kafannya tak boleh ditutup. Maksudnya tak cukup. Ulama hadis bahas lagi lah sebenarnya, adakah itu kain kafan ataupun kain penutup mayat saja. Sebab tak jelas sebut dalam kisah tu, adakah dia kain hanya tutup, kan kita kain batik lepas ke apa macam tu kan. Kain kafan ni benda lain, kain lain kan, ataupun sebenarnya memang kain kafan. Sebahagian ulama hadis kata memang kain kafan lah yang tak cukup tu. Kan betul-betul kain kafan. Maka dengan sebab itu masuknya Islam Usaid bin Khudair dan juga Sa'ad bin Mu'az kan. Bila dah masuk Islam tu, antara kelebihan dia ni tuan-tuan, dalam riwayat yang sahih cerita tentang dia ni, malaikat nak dengar dia baca Quran. Dia baca Quran sedap. Usaid bin Khudair ni kelebihan dia baca Quran sangat sedap, merdu kan, sehingga satu hari tu bila dia bacakan Quran tu, unta dia tu meronta-ronta, kuda dia meronta-ronta. Dan bila dia diam. Rupanya dekat luar tu hari ni dah gelap lah. Rupanya malaikat datang nak dengar apa ni bacaan daripada Usaid bin Khudair kan. Kata Nabi, kata sebahagian sahabat, kalau kamu teruskan baca tu, ingat malaikat turun betul tu kan. Jadi nak cerita itu kelebihan Usaid bin Khudair. Okey, jadi dalam beberapa riwayat disebut oleh Imam Ahmad dan sebagainya, Usaid bin Khudair ni dia nak buat benda yang sama macam Uqashah bin Mihsan buat. Jadi kalau orang sebut cerita tu, cerita yang kisah nak cium pinggang Nabi apa semua ni, dan kemudian sebenarnya bukanlah sebab nak ambil baju Nabi ke ataupun nak pukul Nabi ke dan sebagainya, tapi sebab nak ambil berkat. Sebab nak ambil berkat. Jadi kalau ikut cerita tadi Uqashah, sebenarnya dia nak ambil berkat pada tubuh badan Nabi je. Sebab bila lagi kan, bila Nabi dah angkat jubah Nabi, dia nak pukul tu, dia pergi cium, dia ambil berkat. Tapi cerita tu tak betul lah. Yang betulnya kisah daripada Usaid bin Khudair. Maka Usaid bin Khudair ni baju, sebab Nabi SAW ni tuan-tuan, dia kadang-kadang sahabat tegur je, cantik jubah ya Rasulullah kan. Jadi Nabi pun akan bagi pada sahabat tu. Sebab tu sebahagian sahabat kata, kamu jangan tegur. Usaid bin Khudair, ada sebahagian Sahal bin Sa'ad, kamu jangan tegurlah Nabi. Nanti bila tegur Nabi pakai cantik, mesti Nabi nak bagi kan jubah Nabi SAW kan. Jadi dia pun tegur. Ada sebahagian kata, aku nak buat kain kafan lah. Ada pula Usaid bin Khudair kata, nak berkat lah, ambil berkat. Dan sebenarnya nak cium pinggang Nabi SAW. Kan ada cerita yang benar, tapi watak yang berbeza dan sikit jalan cerita yang berbeza. Kan, jadi yang betulnya kisah daripada Usaid bin Khudair yang nak cium pinggang Nabi ambil berkat, itu kisah betul. Adapun kisah daripada Uqashah ni, riwayatnya yang tidak kuat dan tidak sahih daripada Nabi ataupun daripada riwayat-riwayat sirah yang disebut oleh para ulama sirah dan ulama hadis radhiyallahu anhu ajmain. Okey, itu isu yang ketiga. Isu yang keempat, bila tengok pada perbincangan ni juga, adalah isu berkait dengan tabarruk lah. Ni pun kita dah bincang lah, yang capal apa semua dulu tu kan, yang Nabi Isra Mi'raj bawa capal tu kita kata
apa ni, Syekh Al-Laqnawi rahimahullah kata hadis palsu lah. Tu ulama besar tu India tu. Syekh Al-Laqnawi kata hadis tu tak betul. Kan cerita Nabi tanggal capal kan, Isra Mi'raj. Sebab apa? Sebab sekian-sekian ada apa? Bukan tanggal capal, bawa capal Isra Mi'raj nak menunjukkan capal tu dia punya tu tinggi lah. Okay. So saya dah bincang sikit tentang isu tabarruk pun dalam isu siri yang sebelum tu. Tapi yang ni tabarruk waktu Nabi hidup. Ambil keberkatan maksudnya. Tak ada masalah. Ambil lah keberkatan daripada Nabi SAW. Para sahabat semua ambil keberkatan daripada Nabi. Jubah Nabi kan, hatta Ummu Sulaim dia ambil tu, peluh Nabi. Dia ambil botol tu, Nabi tidur atas macam lapik macam tu, ada kesan peluh. Dia ambil tu, dia apa? Dia ambil sikit tu. Kan. Nabi tanya, kamu nak buat apa? Dia kata, at-tatayyab, aku nak buat minyak wangi. Dan dia campur dengan minyak wangi peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tak marah. Nabi tak kata apalah peluh, tak ada. Sebab semua yang ada pada Nabi boleh diambil keberkatan. Walaupun ada hadis dhaif, riwayat dhaif, ini dhaif yang lemah ada sahabat sehinggakan air kecil Nabi pun mereka ambil keberkatan. Tapi riwayat tu dhaif, saya sebut awal-awal. Riwayat tu tak kukuh dan tak kuat. Jangan tuan-tuan kata punya berkat Nabi ni hatta dengan najis Nabi pun ada orang ambil keberkatan. Tak. Kan, dengan darah Nabi ada riwayat. Darah Nabi bila Nabi dah berbekam, yang tukang bekam Nabi ni Abu Taibah. Itu tukang bekam Nabi SAW. Bila bekam tu kadang darah tu hilang darah. Ada sahabat pergi ambil kan, sahabat pergi minum darah Nabi SAW. Yang tu pun ada pertikaian riwayat, tapi ada orang yang bertabaruk sampai macam tu di kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang pakai jubah Nabi, yang kucuk belakang Nabi. Maka para ulama hadis sepakat, semua ulama lah sepakat, waktu Nabi hidup sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi SAW hidup, para sahabat mengambil keberkatan pada Nabi tidak menjadi satu benda, bahkan ia disyariatkan, diharuskan, dibenarkan. Kemudian isu yang kedua pula timbul, tinggalan daripada benda-benda Nabi SAW, ataupun janggut Nabi ke, rambut Nabi ke, serban Nabi ke, pedang Nabi ke. Yang tu saya sebut dah sebelum ni, kata Syekh Taimur Bashar, kata Syekh Dr. Saleh Al-Munajjid dan ramai lagi ulama-ulama lain lah, menyatakan bahawa sebenarnya kita tak pasti itu adalah daripada Nabi, hatta ada sanad sekalipun. So hari ni semua nak kata ada sanad kan, kuda pun ada sanad. ni kuda ni anak pada kuda, anak kuda Nabi SAW kan? Ataupun anak ni kuda ni sampai bertemu keturunan kuda ni dengan kuda Sayyidina Abu Bakar. Ada kan? Ada juga orang buat mut kan, bekas-bekas yang wuduk Nabi tu, kata ni lah bekas wuduk Nabi ni. Macam mana sanad? Saya dapat sanad daripada orang ni sampai kepada Nabi SAW kan? Sebab benda tu tak ada declare daripada Allah dan Nabi-Nya terpelihara. Nabi SAW tak sebut benda-benda selendang Nabi apa ni terpelihara. Yang terpelihara Quran dengan hadis lah. Itulah dia punya rujukan yang utamanya, yang kita betul-betul nak bertabaruk kan, nak ambil keberkatan, baca doa Nabi, ajar selawat pada Nabi, apa semualah. Itu maksud dia, termasuklah ayat-ayat Quran dan sebagainya. Okey, jadi kalau betul benda tu tak ada siapa, pertama tak ada siapa boleh buktikan, silakan kalau nak ambil keberkatan rambut Nabi ke janggut ke apa. Tapi masalahnya tak tahu siapa yang boleh declare kata benda tu betul. Kan. Kemudian yang ketiga, bertabaruk dengan selain daripada Nabi SAW. Imam Syatibi dalam kitab I'tisam tegas dalam bab ni. Kata Imam Syatibi, para sahabat seorang pun tak pernah ambil keberkatan daripada sahabat-sahabat yang lain. Tabi'in tak pernah buat macam tu. Jumpa orang soleh pergi tunduk, pergi cium, pergi apa, cium selendang dia, minum air bekas minuman dia, tak ada. Tak ada keberkatan, kata Imam Syatibi. Siapa Imam Syatibi ni? Kira ulama paling hebat lah. Nak marah-marah Imam Syatibi lah. Jadi Imam Syatibi yang sebut ni. Kata Imam Syatibi, para sahabat tak pernah ambil keberkatan, tabi'in tak pernah ambil keberkatan. Semua kalau ambil pun daripada Nabi. Ambil berkat dekat Nabi. Tak ada pula hari ni kita jumpa ulama, kita nak kena sekian-sekian kan, nak keluar pada majlis ni tuan-tuan kena susun selipar saya, kena pakaikan selipar kepada saya, nak ambil berkat. Kata tak ada keberkatan. Sebab tu Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin di Mekah, ketika mana dia ulama besar lah di Mekah, ketika mana mengajar tu ada orang nak pergi pegang belakang jubah dia nak ambil berkat. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin ni kira ulama besar tuan-tuan, dia marah, kata yang tak ada keberkatan pada aku. Dan tengok ulama-ulama yang jujur ni kan, kita yang suka orang tunduk kat kita bila orang datang kan, kemudian kita kena bangun nak hormati apa tu. Nabi tak suka kan. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tengok muka Nabi tu bila mana Nabi masuk dalam satu majlis, tiba-tiba orang bangun, nampak muka Nabi itu marah, tak selesa. Maksud Nabi tak suka bila mana Nabi masuk dalam satu majlis, orang pakat bangun nak menghormati Nabi. Itu Nabi tuan-tuan kan. Nabi ni kawan dengan kompang sambut ni, sambut tu kan, diri ni ulama besar ni, ulama besar mana tak tahu kan. Jadi kita kata itu benda dia,
Jadi dia boleh mengelakkan manusia daripada unsur ghulu, melampau dan sebagainya di dalam mengambil keberkatan pada orang-orang yang saleh. Kan? Habis tu Ustaz, yang tahnik tu macam mana? Tahnik sebab sebut dalam hadis. Kan tahnik ni masuk belah mulut. Tak tahu macam mana belah mulut sebab budak tu memang ada mulut dah. Tapi kita panggil istilahnya belah mulut kan. Jadi tahnik ni memang ada keberkatan, memang Nabi sebut tahnik apa semua kan dalam hadis riwayat pada Abu Rimsah dan sebagainya memang sebut tentang isu tahnik secara khusus. Kan minta doa daripada orang-orang yang soleh dan itu doa. Bukan pergi sapu kat baju dah. Kan? Ni tolong ludah banyak sikit air liur ni. Saya ambil berkat ni nak bagi minum anak saya. Tak ada sebut macam tu. Jadi kita kata ada had dia, ada limitasi dia, ada cara dan juga kaedah perbincangan dia. Okey, tu isu yang keempat. Sikit lagi. Ke nak azan dulu? Boleh? Nak azan dulu? Sikit lagi. Okey. Yang kelima, kezaliman. Nabi SAW berkhutbah tu, Nabi kata, aku tak nak nanti ada orang tuntut kezaliman dekat akhirat nanti disebabkan kesilapan daripada Nabi ataupun ketidaksengajaan daripada Nabi SAW. Termasuklah macam nak pukul tadi tu kan. Sebenarnya ada riwayat yang lain yang Nabi tak nak orang tuntut kezaliman. Antaranya ialah riwayat daripada Imam Ibn Majah dan Imam Tirmizi. Hadis yang sahih, qala Sa'ir ala ahdi Nabi SAW, sa'ir lana. Kan? Ketika dekat Madinah dia ada pasar Uqais, ada pasar apa semua ni kan. Ketika mana dekat Madinah, harga jadi melambung tinggi. Macam harga ayam sekarang lah kot. Dan harga-harga yang lain lah kan. Barang naik harga cerita dia kan. Barang naik harga. Ikan naik harga, semua naik harga kan. Kemudian selepas tu, ada sahabat ni dekat Madinah naik harga. Ada sahabat yang ngadu, ya Rasulullah, sa'ir lana, tetapkan price shilin untuk kami. Kan, tetapkan harga barang untuk kami sebab melambung-lambung harga dekat Madinah ni. Kemudian kata Nabi SAW, Inna Allah wal musa'ir al-qabid al-basit dan seru ila akhir hadis. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu adalah yang menetapkan harga. Allah itu yang memegang kan? Allah itu yang menentukan. Dan aku tidak mahu di hari akhirat kelak bertemu dengan orang-orang yang ni, yang mana aku letakkan harga ni dan mereka menuntut, iaitulah kezaliman yang aku telah lakukan kepada mereka kan. Jadi hadis ni sahih lah, riwayat Ibn Majah dan sebagainya. Para ulama bincang, habis tu tak boleh tetapkan harga ke? Rupanya ada dua sebab tuan-tuan. Kalau dia berlaku secara neutral semula jadi, faktor apa, kenapa ikan naik harga? Pasal musim terkujuh. Contohnya kan, orang nak pergi berlayar, nak pergi cari ikan tu susah, modal dia, takut pula nanti ombak apa benda semua, maka ikan sikit naik harga. Yang tu secara neutral, benda tu tak susah nak cari, maka ia dibenarkan untuk dinaikkan harga. Itu keadaan dia lah, itu sukar untuk dicari kan. Kemudian juga apa, benda-benda yang memang berlaku secara faktor alami lah semula jadi kan, untuk mendapatkannya susah untuk apa, tiba-tiba naik harga kan. Biasa mudah je dapat kat pasaran, tiba-tiba naik harga, stok tak ada ke apa, itu secara ringkas lah. Cuma ada kadang-kadang tu di sebalik benda tu ada kartel-kartel dia lah. Ni faham tak kan? Rupanya ada benda-benda tertentu sebalik tu. Maka yang tu kata Imam Malik, ni orang duk marah Ibn Taymiyah ni. Marah Imam Ibn Taymiyah, marah Imam Ibn Qayyim. Padahal antara pendapat Imam Ibn Qayyim dan Imam Ibn Taymiyah, bila mana pasaran itu, orang-orang yang berada di pasaran tu dah buat kezaliman, maksudnya dia orang naikkan harga, dia orang main harga kan, naik tinggi, maka kata Imam Ibn Taymiyah, Imam Malik dan juga Imam Ibn Qayyim menyatakan kerajaan kena masuk campur tangan, kena tetapkan harga barang, sebab dah berlaku kezaliman. Okey, habis tu yang Nabi tak tetapkan harga barang kat Madinah tu kenapa? Bukan sebab peniaga-peniaga Madinah tak jujur, tapi disebabkan kerana faktor alami semula jadi. Maksudnya yang berlaku secara kontrol, berlaku secara faktor semula jadi, maka tidak jadi masalah untuk membiarkan harga itu jadi macam tu lah kan. Tapi RSZ 70,000 tu problem jugalah tu. Ramai juga orang cari kan. Itu cerita lain lah kan. Tapi kita nak kata isu-isu yang seperti itu, ada yang melibatkan makanan asasi dan sebagainya, yang memerlukan kepada pemantauan, maka kita kata kerajaan kena masuk campur tangan. Itu pandangan imam yang saya sebutkan tadi. Tetapi kalau berlaku secara semula jadi, tak boleh, sebab nyayalah kepada orang-orang yang nelayan tadi tu kan. Patut biasa jual RM5 sekilo. Contoh, ada lagi ke ikan RM5 sekilo? Tak ada kan. Katalah contoh kan, RM5 sekilo, tapi musim terkujuh naik RM2 sebab susah nak pergi cari. Lepas tu kita kata, susah ke senang ke nak pergi cari, RM5 kot jual kan? Tak jadilah tuan-tuan. Tak boleh lah macam tu. Kerana kesusahan, faktor apa sekian-sekian, kita kata bersabun nyawa nak pergi tu, itu dia punya konsep dia kan. Jadi itu kezaliman yang mana
ada benda yang melibatkan dosa sama manusia ni, dia berakhir dekat akhirat kalau tak diselesaikan. Kan sebab tu Nabi kata akhirat kan. Sebab tu dalam hadis sebut tentang muflih akhirat. Banyak cerita kisah tentang orang-orang yang mana tuntut kezaliman dekat akhirat. Kan? Qad syamata hadha, kan? Qad qadhafa hadha, dia tuduh orang, dia maki orang, tak kira kat Facebook ke dekat apa ke, buat fitnah dekat orang, dia tak minta maaf. Tak jumpa orang tu, tak minta maaf. Maka dekat akhirat masalah dia. Orang tu akan menuntutlah kezaliman yang dulu dia fitnah, dia maki, dia tipu, macam-macam lah. Kan? Curi harta dan sebagainya. Itu akhirnya kata Nabi, thumma turiha ilan nar, akhirnya orang ni dicampak ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan apa? Disebabkan dosa kezaliman yang dia buat sesama manusia. Padahal dia banyak pahala tu. Pahala solat, pahala datang kuliah, kan, contohnya. Pahala apa lagi? Puasa, pahala zakat, pahala sedekah, banyak. Tapi semua habis disebabkan apa yang kita sebutkan tadi, melakukan kezaliman sesama manusia. Wallahu alam, kita berhenti dulu kat sini. Cukuplah dulu satu kisah ni. Mungkin mudah-mudahan ada pengajaran apa yang kita nak sampaikan. Ada soalan tuan setakat ni? Ada kemuskilan terlintas sepanjang kita punya ni tadi? Ada? Tak ada? Okey, kalau tak ada, kita berhenti dulu kat sini. Qul qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa Ahad pula. InsyaAllah.